Halo, selamat malam. Jumpa lagi dalam channel Picerita. Kali ini Picerita ingin bincangkan soalan 2014 dan juga ulangan 2014 yang spesifik kepada bab 7. Oke, dari 2014 soalan 1E, Datuk Siddiq bin Kamar telah membuktikan kejayaannya sebagai seorang jurulatih apabila beliau berjaya melatih anak-anaknya seperti Datuk Misbun, Jailani, Rahman, Rashid menjadi pemain bertaraf dunia. Oke, bertaraf dunia. Dan Datuk Siddiq bin Kamar telah berjaya menerapkan falsafah kejayaan dalam kalangan anak-anaknya. Oke, soalannya ialah kata tugas hanya minta nyatakan dua faktor falsafah kejayaan seorang jurulatih. Jadi di sini Anda boleh berikan jawaban antara faktor falsafah ialah misi, visi, bertanggung jawab, committed, disiplin, harapan, dan juga matlamat ataupun objektif yang telah ditetapkan oleh jurulatih tersebut. Okay. And then B, nyatakan, kata tugasnya ialah nyatakan 3 cara bagaimana falsafah kejayaan dapat membantu atlet untuk berjaya. Maknanya ialah falsafah yang digunakan itu bagaimana boleh membantu atlet untuk mencapai kejayaan. Jadi yang pertama ni menetapkan ataupun mempunyai matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Biasanya di sini Anda perlu ingat sepatutnya ada 3 matlamat, iaitu matlamat jangka panjang, kemudian kita ada matlamat jangka sederhana, dan kita ada matlamat jangka pendek. Okey, untuk itu, selain daripada itu, ia juga berkaitan dengan kod tingkah laku ataupun disiplin yang diamalkan oleh jurulatih tersebut, sikap menghormati diri dan juga orang lain, dan meletakkan kepentingan pasukan melebihi kepentingan sendiri. Maksudnya ini lebih kepada semangat berpasukan. Dan juga falsafah kejayaan termasuk juga komited dan gigi dan semangat kesukanan yang tinggi. Okay, 1C pula kata tugasnya nyatakan 3 kesan. Apakah 3 kesan jika seseorang jurulatih tidak menggunakan falsafah kejayaan dalam membentuk pasukannya? Jadi salah satunya kesan ialah mungkin jurulatih itu akan terjebak dalam rasuah, keganasan atau keagresifan, penipuan ataupun penggunaan bahan terlarang, penindasan. Di sini penindasan termasuk juga walaupun mungkin atletnya itu cedera atau pemainnya cedera, tidak dikeluarkan daripada pertandingan. Ini dikira sebagai satu penindasan, ya, dan juga mengambil kesempatan perjudian atau mengatur perlawanan, dan kemungkinan juga kesannya adalah prestasi pasukan akan. Okey, soalan yang kedua iaitu esei pada tahun 2014. Sebagai seorang jurulatih pasukan bola sepak yang berpengalaman dan berkemahiran taktikal, ingat taktikal ini adalah lebih kepada strategi, ya. Strategi sama ada strategi menyerang ataupun strategi untuk bertahan. Anda berupaya memberikan tunjuk ajar kepada pemain muda yang kurang berpengalaman. Jelaskan, kata tugasnya ialah jelaskan langkah-langkah sebelum, semasa, dan selepas latihan yang perlu dilakukan dalam program latihan 6 markah. Jadi ini Anda kena ada fakta dan ada penjelasan. Okey. Jadi sebelum latihan, perkenalkan secara teori, bagi dia tunjuk cara atau demonstrasi, dan terangkan langkah-langkah keselamatan, termasuk juga memanaskan badan dan juga aktiviti
Oke, semasa ini tidak ada marka. Sebab apa? Sudah diberikan ini ya, semasa. Jadi tidak ada marka. Yang akan diberi marka ialah pada penjelasan Anda. Membuat pembetulan, melaksanakan kemahiran atau berlatih, melaksanakan prinsip ansur maju, mengenal pasti kelemahan, membuat penambahbaikan, dan juga membuat latih tubi untuk mengekalkan prestasi. Dan soalan seterusnya kehendaknya ialah selepas latihan. Selepas latihan kena buat penilaian ataupun penggulungan atau sesi perbincangan dan juga postmortem ataupun biasanya kita buat refleksi. Oke, soalan 5B pula, semasa sesi latihan, Anda bukan sahaja perlu dapat menyampaikan pengajaran yang baik, tetapi juga perlu menjadi pendengar yang baik. Jadi soalannya ialah 3 ciri seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik dan 9 marka. Bermakna Anda kena ada 3 fakta, kemudian setiap fakta itu perlu ada sekurang-kurangnya 2 huraian untuk mendapatkan 9 marka. Oke, kita lihat. Yang pertama, faktanya memberikan perhatian. Yang kedua, pendengar yang baik ialah menunjukkan muka yang positif. Dan pendengar yang baik yang ketiga memberikan maklum balas. Oke, contohnya di sini memberikan perhatian penjelasan Anda ialah Anda mengemukakan soalan. And then memberikan tumpuan kepada penyampai. Untuk riak muka yang positif pula mempamerkan perlakuan yang positif ataupun memberikan respon ya. Melihat kepada mata, ya melihat pada mata penyampai. And then memberikan maklum balas, yaitu komunikasi 2 hala. Oke, seterusnya kita lihat soalan B. Semasa latihan nih, fakta yang seterusnya ya pendengar yang baik ya, yaitu kemampuan untuk mendengar. And then yang kelima ialah sabar. Untuk kemampuan mendengar soalan ini, tengok. Kita kena tunggu sehingga dia selesai, kemudian baru memberikan respon ataupun membuat keputusan dan bertindaklah mengikut kesesuaian. Bersifat terbuka, jujur. Sabar itu maknanya kita dengar dengan tenang dan apa masalah yang dikemukakan oleh penyampai. Soalan 5B, semasa sesi latihan. 3 ciri pendengar yang baik lagi ini ya, yaitu respon yang positif, bahasa tubuh, memberikan perhatian. So, sebenarnya di sini Anda hanya berikan 3 fakta dan setiap fakta itu Anda berikan 2 penjelasan. Adalah memadailah untuk Anda mendapat 9 marka. Oke, seterusnya 2 komponen. Kata tugasnya nyatakan sahaja 2 komponen yang perlu dititik beratkan semasa fase pertandingan dalam periodisasi latihan. 2 marka. Jadi Anda boleh pilih daripada komponen fisikal atau teknikal, taktikal, psikologi ataupun komponen komunikasi juga boleh ya. Oke, C. 2 kaedah. Nyatakan 2 kaedah bagi setiap komponen. Contoh, ini supaya membantu mencapai prestasi puncak. Contohnya kalau komponen fisikal itu kita lebih meningkatkan berkaitan dengan biomotor, yaitu memberikan meningkatkan dari aspek kaedah latihan
dan juga tahap untuk meningkatkan tahap kecerdasan atlet atau pemain. And then komponen technical ini lebih kepada meningkatkan kemahiran, yaitu kaedah dan juga teknik permainan tersebut. Okay, and then seterusnya ialah komponen tactical. Tactical itu lebih kepada strategi, meningkatkan strategi, sama ada menyerang ataupun bertahan. Dan komponen psikologi pula lebih kepada penetapan matlamat. So, sudah disebut tadi, matlamat itu ada jangka panjang, sederhana, dan juga jangka pendek. Jadi, selain daripada itu, psikologi ini lebih juga kepada motivasi, mengawal kebimbangan, ataupun mengawal keagresifan atlet, ataupun meningkatkan semangat ataupun motivasi atlet tersebut. Okey, soalan ulangan pula, esei latihan plyometrik. Ialah satu kaedah latihan kecerdasan yang berkesan untuk membina kuasa. Ingat ya, kalau plyometrik itu paling penting adalah untuk meningkatkan kuasa eksplosif. Seperihalkan 3 cara pelaksanaan latihan plyometrik, 6 markah. Kita lihat yang pertama, memanaskan dan menyejukkan badan. Memastikan intensiti adalah tinggi sebab ini adalah untuk meningkatkan kuasa. And then yang ketiga ialah tambah beban. Maksudnya prinsip kena gunakan prinsip tambah beban yang di mana jumlah beban atau jarak ataupun ketinggian ditambah secara beransur-ansur untuk mengelakkan kecederaan. So, ini ialah fakta dan ini ialah penjelasan sebab kata tugasnya ialah perihalkan. Dan kita lihat seterusnya ialah soalan 3 cara pelaksanaan juga. Selain daripada 3 tadi, untuk kaedah latihan plyometrik ini, rehat mesti cukup dan pembinaan asas yang betul, teknik untuk latihan ini mesti betul untuk mengurangkan kecederaan dan juga ulangan yang terbaik untuk memastikan supaya boleh meningkatkan kuasa eksplosif. Oke, ini adalah contoh-contoh ulangan dan intensiti yang digunakan bergantung kepada jenis kecerdasan yang diutamakan atau dilatih. Oke, di sini pula jelaskan 2 kelebihan latihan plyometrik. 2 kelebihan latihan plyometrik termasuklah memberi kelebihan kepada otot tendon dan sistem saraf, meningkatkan kekuatan bahagian atas ataupun bawah badan sama ada kekuatan tangan ataupun kekuatan kaki atau kuasa otot tangan atau kuasa otot kaki, meningkatkan kuasa otot tadi sudah membakar lemak dalam satu sesi dan mengurangkan berat badan dan juga memudahkan pembentukan tone atau bentuk tubuh badan dan setelah latihan plyometrik ini mudah dilaksanakan. Oke, kita lihat soalan yang terakhir. 3 langkah keselamatan. Sebab seperti yang Anda semua maklum, bahwa latihan plyometrik ini adalah latihan yang berintensiti tinggi dan risiko untuk mendapat kecederaan adalah sangat tinggi. Jadi yang pertama, untuk elakkan kecederaan, pastikan kawasan atau tempat itu selamat digunakan. Pastikan pelajar berdisiplin atau mendisiplinkan diri dengan menggunakan alatan yang diletakkan di kawasan yang ditentukan. Elakkan daripada mengganggu peserta yang sedang berlatih. Pastikan memanaskan badan secukupnya sebelum melakukan sebarang aktiviti latihan plyometrik supaya
otot Anda tidak cedera. Dan yang paling penting juga mesti melakukan aktiviti regangan, pakaian yang sesuai, dan teknik itu mesti betul. Supaya bila kita berlatih dengan teknik yang betul, hasilnya juga adalah betul dan risiko kecederaan akan menjadi kurang. Oke, seterusnya saya ucapkan all the best kepada Anda untuk menduduki peperiksaan yang tidak lama lagi. Teruskan bersama dengan Teacher Rita dalam channel Teacher Rita, sebab Anda akan disajikan dengan contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan topik di dalam semester 3. Jumpa lagi.